Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan terkini gempa bumi di Ranau, mayat 3 lagi mangsa gempa bumi di Ranau pada Jumaat lepas dituntut waris masing-masing. Setakat pukul 2 petang hari ini, perkara itu disahkan Ketua Penolong Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Siti Nurhaini Osli ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Siti Nurhaini berkata 3 mayat mangsa itu dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth QEH semalam, dikenal pasti sebagai Lokman Abdul Karim dari Melaka, Lim Chun Siong dari Pulau Pinang dan Joseph Solungin dari Ranau. Anggota keluarga ketiga-tiga mangsa telah datang untuk proses pengecaman mayat dan dokumentasi. Beliau berkata jenazah Lokman dan mayat Lim masing-masing akan diterbangkan ke Melaka dan Pulau Pinang hari ini, manakala mayat Joseph juga akan dibawa balik ke Ranau hari ini. Sementara itu, tinjauan kru RTM di QEH mendapati wakil keluarga mangsa gempa bumi warga Jepun, Ozaki Masahiro, 29 tahun, dilihat berada di hospital itu untuk proses pengecaman mayat dan dokumentasi bagi menuntut mayat Ozaki. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Rodsi Muhammad Saad dan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab, turut hadir di hospital ini untuk meninjau proses pengurusan dan penghantaran salah seorang jenazah dipercayai dari Melaka. Setakat pukul 2 petang ini, 11 mayat termasuk 8 warga Singapura telah dituntut. Seluruh rakyat di Sabah hari ini berkabung untuk memperingati mangsa-mangsa yang terkorban berikutan kejadian gempa bumi dengan kekuatan 5.9 pada skala Richter yang berlaku di Ranau pada pukul 7.15 pagi Jumaat lepas. Tinjauan kru berita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati semua premis-premis perniagaan serta agensi dan jabatan kerajaan negeri dan persekutuan mengibarkan bendera Sabah separuh tiang bagi menghormati mangsa-mangsa yang terkorban dalam tragedi gempa bumi itu. Wajiblah digunakan sebab kita kena menghormati keluarga mangsa yang telah terkorban mangsa gempa bumi baru-baru ini. Kepada mangsa-mangsa yang terlibat di Ranau, saya mengucapkan takziah dan juga simpati atas kejadian gempa bumi yang berlaku, yang mana kita tidak dijangkakan. Jadi di sini saya ingin juga mengucapkan kuatkan semangat dan kuatkan hati. Ini memang takdir kurniaan Tuhan. Memang wajar untuk dilakukan perkabungan sebab bagi untuk memperingatilah orang yang bangsa yang telah terkorban ya di Gunung Kinabalu telah. So memang penting supaya kita dapat menghormatilah kepada mereka yang terkorban. Hari perkabungan ini memang wajarlah bagi memperingati perwira-perwira kita yang sebagai pendaki yang telah banyak berkorban lah, dan yang banyak juga yang terkorban sebenarnya yang pada hari gempa bumi tersebutlah. Hari perkabungan ini wajarlah dibuat sebab benda ini jarang-jarang berlaku di negara kita, jadi wajarlah dibuat. Jadi bagi memperingati takziah bagi keluarga-keluarga yang terbabit dalam bencana gempa bumi ini. Sabtu lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengumumkan hari ini sebagai hari berkabung bagi negeri Sabah sebagai memperingati mangsa gempa bumi di Ranau. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menyediakan kaunselor bagi memberi perkhidmatan kaunseling kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi gempa bumi di Ranau Jumaat lepas. Timbalan Menterinya Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata ia bagi menenangkan dan memberi semangat kepada keluarga mangsa yang trauma disebabkan kejadian itu serta kehilangan ahli keluarga tersayang. Menurutnya, bantuan secara berterusan juga akan disalurkan kepada keluarga mangsa yang terlibat.
Ada di antara mereka yang meninggal ni, malim-malim yang meninggal ni ada yang meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak. Kita juga bersedia untuk memberikan bantuan kepada keluarga itu. Bukan saja untuk hari ini tetapi juga secara berterusan untuk anak-anak mereka lah, di bawah bantuan yang tersedia ada di bawah kementerian kita. Beliau ditemui media selepas menziarahi keluarga mangsa mendiang Valerian Jones di kampung Bundu Tuhan Ranau. Terdahulu, Ibu Mendiang Sautin Sumbin menzahirkan rasa terima kasih dan terharu atas keprihatinan semua pihak yang terlibat memberi sokongan terhadap keluarganya sekaligus memberi penghormatan terakhir kepada mendiang anaknya. Mendiang Valerian merupakan anak keempat daripada 10 orang adik-beradik dan bertugas sebagai malim gunung lebih 3 tahun. Radio amatur mampu menjadi nadi komunikasi dalam penyaluran maklumat kepada operasi mencari dan menyelamat SAR berikutan keupayaan liputan komunikasinya yang luas. Sehubungan itu, 9 klub dari Klub Highlander Amateur Radio Transmitting Society, HART, menyumbangkan tenaga serta kepakaran mereka dalam operasi SAR Gempa Bumi Sabah. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr. Halim Syafiee berkata, peranan syarikat-syarikat telekomunikasi serta radio amatur yang mempunyai lesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di negeri ini dalam membantu operasi dan menyelamat SAR mangsa kejadian gempa bumi Sabah merupakan usaha murni sekaligus menunjukkan komitmen padu semua pihak dalam menjayakan misi yang dijalankan pasukan keselamatan. Datuk Halim ditemui pemberita RTM selepas taklimat berkaitan radio amatur di Pusat Media Ops Kinabalu, Ranau. Di samping itu, beliau juga menyarankan syarikat-syarikat telekomunikasi khasnya di Sabah mempertingkat serta memperbaiki sistem komunikasi mereka bagi melancarkan jaringan komunikasi pengguna terutama dalam waktu kecemasan. Komunikasi melalui radio amatur tidak seperti penggunaan telefon bimbit kerana liputannya tidak terbatas kepada kawasan berpenduduk sahaja. Sementara itu, jurutera pemancar TV RTM Sabah, Muhammad Fauzi Hali Hassan, mengesahkan terdapat gangguan siaran TV RTM sejak kejadian gempa bumi di Ranau Jumaat lalu. Ketika dihubungi pemberita RTM, beliau tidak menolak kemungkinan gangguan itu disebabkan masalah teknikal di stesen pemancar TV layang-layang di kilometer dari Timpohon. Antara kawasan yang terjejas ialah pedalaman Sabah, Ranau, Keningau, Tambunan dan kawasan yang berhampiran. Menurutnya, sehingga kini jurutera RTM yang bertugas di stesen tersebut berada di Timpohon dan tidak dibenarkan naik untuk membuat pemeriksaan atas sebab keselamatan. Sehubungan itu, beliau berharap masalah tersebut dapat diatasi dalam tempoh terdekat selepas dibenarkan ke stesen berkenaan. Sebelum ini, penduduk di sekitar kawasan berkenaan melaporkan berlaku gangguan siaran TV RTM.